Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi sekejap je kita dah sampai ke penghujung untuk sesi ulang kaji kita untuk SPM 2023. Okay, hari ini kita sampai ke topik terakhir iaitu berkaitan dengan usaha Kerajaan Malaysia mengekalkan kelestarian global. Bila kita sebut kelestarian global, kita boleh kaitkan dengan alam sekitar. Kelestarian ini bermaksudnya kita boleh menjaga, memelihara sumber yang ada di bumi ini, di bumi yang kita diami ini untuk masa yang panjang lah, untuk masa yang panjang, untuk masa depan, untuk generasi akan datang. Okay, jadi itu adalah kelestarian global ni di seluruh dunia lah, bukan sahaja di negara kita, tetapi di seluruh dunia kita nak jaga bumi ini, kita nak jaga alam sekitar ini supaya kesejahteraan hidup kita sendiri terjamin. Jadi, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh negara kita dalam mengekalkan kelestarian global ini? Jadi, kita lihat dulu, ada 3 kesemuanya. Yang pertama ialah mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Yang kedua, menyertai sidang kemuncak bumi. Dan yang terakhir ialah Antartika sebagai warisan sejagat. Okay, kita lihat yang pertama dahulu. Negara kita mengisytiharkan atau mengumumkan deklarasi Langkawi, dan antara usaha di bawah deklarasi Langkawi ini ialah sekiranya ada warga negara, ada rakyat Malaysia yang komited dalam bidang alam sekitar, memang berusaha bersungguh-sungguh nak menjaga alam sekitar. Contohnya mungkin dia ada mencipta sesuatu teknologi baru yang uh, yang hijau lah, yang boleh menyumbang kepada kelestarian yang menjaga alam sekitar. Jadi orang seperti ini, rakyat seperti ini akan diberikan anugerah Langkawi. Okay. Dan selain itu negara kita juga melaksanakan sekejap untuk anugerah Langkawi itu ada sedikit yang cikgu nak tunjukkan gambar. Baik, ini dia anugerah Langkawi, okay, logo dia. Okay, jadi kalau sekiranya lah dalam soalan objektif ke apa, nampak logo ini, inilah anugerah Langkawi yang dimaksudkan tadi tentang warga negara yang komited dalam menjaga dalam bidang alam sekitar ini, mereka akan dianugerahkan lah anugerah Langkawi. Okay, seterusnya kita pergi kepada isi dia yang kedua, iaitu selain daripada anugerah Langkawi, negara kita juga melaksanakan Dasar Alam Sekitar 2002, okay, yang menjadi asas kepada pembangunan negara lah. Okay, jadi maksudnya apabila kita melaksanakan pembangunan negara, kita akan mengikut dasar ini, rancangan ini untuk tidak merosakkan alam sekitar. Okay, jadi seterusnya ialah telah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark. Okay, dan akhirnya kita juga melancarkan dasar teknologi hijau negara untuk mengawal perubahan iklim. Teknologi hijau ini secara umum kita boleh fikir teknologi yang secara sangat senanglah cikgu jelaskan dengan cara mudah, ialah teknologi yang dia menjaga alam sekitar lah, dia tidak merosakkan alam sekitar, dan dia uh, contohnya seperti tenaga solar, okay, dan teknologi hijau. Jadi seterusnya ialah dia adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Okay, seterusnya kita lihat kepada yang kedua, menyertai sidang kemuncak bumi. Okay, sidang kemuncak bumi ni macam sebuah forum lah, bermesyuarat lah, beramai-ramai negara yang bincang tentang alam sekitar. Jadi dalam sidang kemuncak bumi ini kita mengeluarkan deklarasi Agenda 21. Di dalamnya adalah dokumen tentang pengurusan aktiviti manusia lah. Okay. Jadi bagaimana kita nak uruskan aktiviti manusia. Contohnya kita nak bina rumah, kita nak bina sekolah, kita nak apa, contohnya sekarang kita lihat di Pulau Pinang, kita nak luaskan kawasan tanah. Kita nak Pulau Pinang kecil, tapi contohnya di Geni, kawasan Geni tu nak luaskan, bina lagi ke tanah, meluaskan kawasan tanah, okay, di sekitarnya. Bagaimana nak uruskan aktiviti seperti itu supaya tidak merosakkan alam sekitar. Okay, jadi inilah yang dimaksudkan pengurusan aktiviti manusia. Okay, dan negara kita terlibat dalam protokol Kyoto 1997 dan persidangan alam sekitar di Bali 2007. Okay, dalam protokol Kyoto 1997 ini,
protokol Kyoto ini merupakan persetujuan sah lah antara negara-negara yang terlibat dalam ada ramai banyak negara majulah yang terlibat dan yang terlibat ni mereka janjilah bersama untuk kurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif secara bersama. Jadi negara kita bila terlibat dalam protokol Kyoto ini, contohnya mungkin kita kena fikir caralah macam mana nak kurangkan pembebasan gas rumah hijau di negara kita. Contohnya mungkin kilang ada melakukan pembebasan gas rumah hijau, macam mana nak kawal aktiviti kilang supaya tak membebaskan gas rumah hijau dalam tahap yang melebihi tahap yang ditetapkan lah. Nah, jadi itu adalah protokol Kyoto. Dan akhirnya kita cuba memastikan alam sekitar negara tidak terjejas dan dapat diwariskan. Dan akhir sekali, Antartika. Okay, Antartika ini adalah satu kawasan yang jarang tidak didiami manusia. Jadi uh, jarang didatangi pelancong seperti negara kawasan-kawasan lain lah, sebab sangat sejuk. Jadi tapi kawasan itu ada yang ada tu saintis lah yang banyaknya yang pergi ke sana. Tetapi disebabkan sana bukan tiada negara di sana, tiada orang yang tinggal diami secara tetap di sana, maka dia jadi satu isu apabila orang orang daripada pelbagai kawasan dia boleh ceroboh, boleh masuk saja ke Antartika untuk lakukan apa-apa sahaja di sana. Jadi negara kita ada bangkitkan isu Antartika ini, iaitu penerokaan Antartika dilakukan secara tidak adil. Dia tak ada satu peraturan siapa boleh pergi ke sana, apa yang boleh dibuat, apa yang boleh diambil. Contohnya sana ada banyak ais. Contohlah, eh, jadi siapa yang boleh ambil sumber tersebut, dia tak ada peraturan tersebut. Jadi kita utarakan pandangan ini melalui INAM, okay? Dan kita mendesak PBB untuk menjadikan Antartika ini warisan manusia sejagat. Maksudnya dia adalah milik semua manusia di dunia ini. Okay? Dan kita cadangkan PBB mentadbir Antartika lah. Jadi PBB kalau dia mentadbir Antartika, maka dia jadi lebih adil lah, sebab PBB ini persatuan antara bangsa yang ramai dan banyak negara yang terlibat dalamnya. Dan ini adalah supaya hasilnya dapat dikongsi bersama. Apa-apa sumber di Antartika tu dikongsi bersama dan bukannya siapa-siapa saja suka hati saja pergi ambil. Jadi negara kita ada kumpulan saintis lah yang pergi melakukan penyelidikan di Antartika juga. Kalau dalam buku teks ada gambar dia. Sini. Antartika Rumah Kedua Dr. Azizan. Ini kumpulan lah saintis dari Malaysia yang ada melakukan penyelidikan ke sana. Kita juga ada pusat penyelidikan Antartika kebangsaan. Jadi ini yang Malaysia giat dah melakukan dalam bidang kelestarian global. Jadi itu sahaja untuk bahagian isi dia. Sekarang kita pergi kepada bahagian latihan. Jom kita lihat latihan dia. Soalan dia sangat straightforward, terus terang. Soalan dia tentang bagaimanakah perkara berikut dapat memastikan Malaysia mengekalkan kelestarian global. Jadi dalam soalan ini kita nampak ada 3 bahagian seperti tajuk kita, topik kita tadi. Dia bincang tentang bagaimanakah Malaysia mengekalkan kelestarian global dari segi mengisytiharkan deklarasi Langkawi, sidang kemuncak bumi dan juga isu Antartika. Kita hanya perlu ingat kembalilah apa yang telah kita belajar tadi untuk menjawab. Jadi sama-sama kita jawab. Bagaimanakah Malaysia mengisytiharkan deklarasi Langkawi antaranya? Jadi kita boleh Malaysia mengisytiharkan, menganugerahkan anugerah Langkawi, kepada warga negara yang committed dalam alam sekitar. Jadi dalam menjaga alam sekitar.
dalam menjaga alam sekitar. Jadi ini adalah dua markah. Menganugerahkan anugerah Langkawi, memberikanlah, menganugerahkan anugerah lagi, memberikan anugerah Langkawi satu markah kepada warga negara yang komited dalam menjaga alam sekitar satu markah. Dua markah dah. Jadi kita sambung. Selain itu, Kedah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark dan kita juga ada dasar alam sekitar dilaksanakan. Okay, kita juga boleh berikan dilaksanakan sebagai asas pembangunan negara. Lima markah dah. Langkawi sebagai geopark satu markah, dasar alam sekitar dilaksanakan satu markah, asas pembangunan negara satu markah. Okey, habis. Kita pergi kepada dua. Okey, nombor dua, menyertai sidang kemuncak bumi. So, dalam sidang kemuncak bumi ini, Malaysia mengeluarkan agenda 21. Dokumen ini adalah tentang pengurusan aktiviti manusia. Dua markah. Agenda 21, pengurusan aktiviti manusia. Okey, satu-satu. Selain itu, apa lagi yang Malaysia buat dalam sidang kemuncak bumi? Kita juga dah terlibat dalam protokol Kyoto. Malaysia turut terlibat dalam protokol Kyoto 1997, iaitu persetujuan sah tentang pembebasan gas rumah hijau secara tentang ingin mengurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif. Okey, persetujuan sah antara negara maju. Okey, 5 markah. Protokol Kyoto satu markah, persetujuan sah antara negara maju satu markah, mengurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif satu markah. Okey, untuk soalan ni sebenarnya ada satu isi yang lagi ringkas lah, iaitu kita juga boleh tulis tambahan daripada tadi ada dalam flashcard, tambahan pula Malaysia juga menggalakkan penggunaan tenaga baharu seperti tenaga solar. Penggunaan tenaga baharu satu markah, tenaga solar satu markah. Tenaga solar ni yang pendek lah. Kalau boleh nak ingat, tenaga solar. Contohnya tulis saja seperti tenaga solar. Sudah dapat satu markah. Okay, akhir sekali, membangkitkan isu Antartika sebagai warisan sejagat. Okay, jadi kita Malaysia menganggap penerokaan Antartika tidak adil. Antartika dilakukan secara tidak adil dan mendesak PBB mentadbir Antartika. Dua markah. Selain itu, pandangan Malaysia diutarakan. Kalau tak boleh ingat, disuarakan lah. Boleh disuarakan melalui 6. Okay. Dan kita juga minta dan Malaysia melakukan penyelidikan di Antartika. Akhirnya, Malaysia mendesak PBB menjadikan Antartika sebagai warisan sejagat. Satu lagi yang senang, yang mungkin boleh kita senang sambung di sini, mendesak PBB mentadbir Antartika supaya hasilnya dikongsi bersama. Pun ada markah. Okay, so
Dilakukan secara tidak adil, 1 markah. Mentadbir adalah 3, 1 markah. Hasil dikongsi bersama, 1 markah. 3. 4. Pandangan. 5. Penyelidikan. 6. Warisan sejagat. Okey. Dia dapatlah. Jadi kalau warisan sejagat ni sebenarnya kalau lihat soalan sudah ada. Okay, hanya kita kena ingat dia PBB yang ada kuasa inilah. Jadi Malaysia mendesak PBB jadikan Antartika ni sebagai warisan semua orang lah, semua manusia di dunia ini supaya adil lah. Okay, sumber di sana boleh dikongsi bersama. Okay, habis untuk soalan A. Okay, jadi cikgu akan gerakkan ini ke atas supaya kita dapat tengok, lihat soalan kebat. Okay, soalan kebat dia seperti ini. Teliti poster berikut. Dia ada satu poster ini dan soalan dia, huraikan mesej yang terkandung dalam poster tersebut. Okey, maka kita hanya uh, kita empat-empat. 4 markah kita sebut apa yang ada dalam poster, 4 markah kita berikan pendapat. Okey, jadi ini soalan ini kalau kita nak berikan pendapat, apakah yang kita nak guna? Adakah kebat langkah ataupun kebat kesan? Kalau kita lihat dalam poster sudah ada langkah-langkah sebenarnya. Kita semula tu langkah. Okey, jadi ini bermaksudnya nanti dalam kita punya ulasan kita, kita berikanlah tentang pesan. Apa kebaikan dia kalau kita cintai alam sekitar. Macam itulah, seperti itulah kita jawab. Okay, kita mulakan dulu soalan dia, jawapan dia. Mesej yang terkandung dalam poster tersebut ialah kita harus, mungkin tengok, cintai, kita harus nak cintai lah, kita harus cintai alam, kita harus mencintai alam sekitar kerana alam sekitar ialah khazanah yang tidak ternilai. Contohnya, kita semua tu langkah kan, contohnya kita harus mengadakan, kita fikir, macam mana kita nak bagi semua orang, kita semula, kita harus mengadakan kempen untuk menggalakkan semua rakyat melakukan aktiviti kita semula. Hal ini kerana warisan negara kita dapat terpelihara untuk tatapan generasi masa hadapan. Contoh, okay. Jadi ini cikgu tak ikut shot lah nah. Kita hanya berikan apa yang ada idea saja. Saya tengok gambar, saya cerita saja. Okay. So untuk tatapan generasi hadapan, apa yang nak ditatap ini? Maksudnya ialah warisan negara kita lah, warisan alam sekitar negara kita lah. Contohnya kita punya gunung, kita punya ni. Mungkin kita nak bagi contoh warisan negara kita, warisan alam sekitar negara kita. Kita tambahlah seperti seperti hutan, okay, dapat dipelihara untuk tatapan generasi masa hadapan. Okay. Lepas itu, mungkin kita boleh bagikan lagi, apakah aktiviti lain selain daripada menggalakkan kempen untuk menggalakkan semua rakyat melakukan aktiviti kita semula, kita juga boleh buat aktiviti apa? Kita semula, kita juga harus, okay, selain itu, minta tambahan di sini, selain itu, kita harus menyedarkan rakyat tentang kepentingan mengelakkan pencemaran alam sekitar. Okay. Nah, kita juga selain daripada kita semula, satu lagi ialah tentang pencemaran. Kita buang sampah merata tempat. Kita semula, tapi kalau ada sebilangan yang kita semula, tapi ada yang tak, yang langsung dia buang sampah pun dia buang di atas, di ke dalam sungai contohnya. Ini akan menyebabkan pencemaran alam sekitar lah. Jadi ini banyaklah kita boleh cerita sebenarnya. Apa sahajalah yang kamu fikir ada kaitan dengan alam sekitar, tulislah. Contohnya kita harus menjaga kebersihan sungai. Bolehlah, tak ada masalah. Okay, jadi tapi di sini rasanya perenggan pertama ini cikgu dah cukup dah, 4 markah lebih dah. Okay, jadi kita boleh sambunglah kepada perenggan kedua.
Okey, iaitu ulasan kita sendiri tentang kebaikan kita menjaga alam sekitar ini. Okey. Uh, di samping itu, kita harus mencintai alam sekitar kerana dapat menjaga imej negara. Okey. Ini contohnya lah kita nak guna kebat kesan, kita guna daripada apa kita kena kaitkan lah. Kita kena fikir, okey, kalau kita tulis politik negara stabil, sesuai tak untuk soalan ini? Alam sekitar, ada kaitan tak dalam politik? Jadi kita fikir dululah. Alam sekitar tentang sungai, tentang hutan, ada kaitan dengan politik tak? Tidak. Okey, kita fikir tidak. Sebab mengapa? Sebab politik ini berkaitan dengan orang, berkaitan dengan ketua, kuasa, memerintah sesebuah negara. Dia tak ada kaitan dia tak ada kaitan secara langsung dengan alam sekitar kita. Jadi kita jangan mula dengan politik stabil. Kalau politik stabil habis ya. Memang jauh daripada soalan. Jadi kita fikir apa yang kita dapatkan, kita boleh senaraikan dulu. Seperti yang cikgu bagi tahu murid-murid, nanti ingat masuk ke dalam bilik peperiksaan, mulakan dengan tulis semua apa benda hebat yang kamu ingat, semua dalam muka surat kosong di belakang dulu. Tuliskan semua satu perenggan tu. Tapi bila kita jawab, kita jangan ambil semua. Kita fikir apa kaitan dia dengan soalan dulu. Okay, jadi untuk soalan ini, kalau kita start dengan politik, memang jauhlah daripada jawapan. Sebab tak ada kaitan secara langsung dengan politik. Jadi kita kena fikir, cintai alam sekitar ni untuk apa? Mengapa kita nak jaga alam sekitar kita? Kalau kita fikir senang saja, alam sekitar ni dia macam luaran, dia adalah fizikal, macam kita punya muka kita lah, kan, ini image kita. Okay, jadi dia, bila kita jaga, orang lain datang ke negara kita, dia nampak, oh, bersihnya Malaysia. Itu image kita lah. Kalau kita buang sampah merata tempat, apa yang orang nampak? Macam yang cikgu lihat kebelakangan ini, memang cikgu lalu di satu kawasan, satu tepi sungai tu, semua tu sampah. Apakah yang orang fikir bila orang lalu ke kawasan tersebut? Rakyat Malaysia ni tak tahu nak jaga kebersihan. Kebersihan pun tak tahu nak jaga. Sampai jadi macam ni. Itu image lah. Okay. Jadi kita harus cintai alam kita kerana dapat menjaga image negara. Okay. Yang lain kita sambung saja. Bila image negara terjaga, apa kebaikan dia? Okay. Jadi kita boleh guna shot lah. Okay. Hal ini kerana dapat menarik kedatangan, ini pelancong pun boleh, pelabur pun boleh lah, pelabur asing ke negara kita. Dan apabila mereka datang, mereka buka kilang, jadi peluang pekerjaan meningkat. Oleh itu, bila peluang pekerjaan meningkat, mungkin taraf hidup rakyat meningkat dan rakyat hidup sejahtera. Empat isi. Jadi selain itu apa lagi? Kalau peluang pekerjaan meningkat, satu lagi yang kita boleh tambah ialah kesimpulannya ekonomi negara maju dan hampirlah tak ada dah apa yang kaitan kita fikir. Ekonomi negara maju dan pendapatan negara meningkat. Baik, dengan itu cikgu doakan kejayaan untuk semua murid nanti dalam peperiksaan. Dan jumpa lagi lah pada masa akan datang. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.